Okey. Dengar mic pun dengar. Okey. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey. So hari ni saya Irfan lah daripada Koleksi Impian. Koleksi Impian. Okey. So hari ni saya akan buat live, Facebook live, berkenaan dengan tajuk landed house ataupun high rise. Okay. So sebelum tu anda kena share dulu lah. Saya nak tarik crowd dulu. Okay. So dalam masa 5 minit lagi kita akan start. Saya akan kupaskan tajuk ni. Okay. Okay, sebelum tu saya akan terang. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahulah. Okay, kita buat live ni, kita ada buat akan bagi giveaway. Tapi giveaway ni limited sikit lah. Okay, bukan semua dapat. Maknanya anda boleh try. Okay, ada syarat-syarat dia. Okay, yang pertama syarat dia, anda kena share, anda kena like ataupun anda kena like page ni, page Koleksi Impian. Okay, like, yang mana tak like lagi. And then anda kena share lah live yang saya buat sekarang ni. Share at least paling kurang 3 share. So kat mana-mana anda nak share terpulang. So sama ada anda nak share dekat FB group ke, post story ke, atau WhatsApp ke, kat mana-mana lah. Okay. So okay, dengan syarat Facebook anda jangan private. Sebab kat situ kita, kalau account tu private, so kita tak boleh detect siapa yang share Facebook ni. Okay. So tolong share. So kalau boleh share lebih 3 kali pun tak apa. Okay. Okay, kita ada lagi masa 3 minit untuk kita mula tajuk ni. Okay, sebenarnya tajuk ni sangat menarik lah untuk kita kupas hari ni. So kalau korang yang tengah mencari rumah untuk investment ke, untuk duduk ke, masih keliru yang mana yang sesuai, sama ada anda nak cari landed house atau high rise. Okay. Sebab sekarang ni untuk cari rumah ni bukannya kita cari macam kita nak beli goreng pisang. Kalau nak sekarang ni dalam kurang stabil. Okay, sebabkan isu semasa. Okay, yang terdekat ni isu sekarang ni ramai yang kena buang kerja, income dia orang pun tak menentu. So sekarang ni asal pembelian yang mana lebih. Okay, so kejap lagi saya akan kupas. Kita ada masa lagi 2 minit. So minta semua share lah. Dan kita akan bagi giveaway yang mana yang bertuah. Okay. Okay. Okay, kita ada masa lagi 1 minit. Okay, cepat. Boleh share, like page ni dulu. Okay, panggil kawan-kawan ke, saudara mara ke untuk join sekali lah live ni. Okay, sebab sebelum ni kawan saya ada buat live tapi bukan berkenaan dengan topik ni. So topik ni kalau anda nak dengar hari ni, and then anda boleh decide lah later on anda nak rumah yang berbaloi untuk bajet anda. Okay. Okay, 1 minit lagi.
So sekarang ni macam isu COVID-19 ni, ramai orang yang tengah mencari rumah sebenarnya. Okey, sebab dia sebab bila ekonomi sekarang ni tengah tidak menentu, so orang ambil take advantage. Sebabnya untuk interest rate untuk loan sekarang ni sangatlah rendah. Okay, so inilah masa untuk anda mencari rumah idaman anda. Okay, so rumah idaman tu tertakluk kepada anda sendirilah, sama ada anda nak pilih yang landed ataupun high rise. Okay, so hari ini saya akan buat perbandingan antara rumah landed yang mana jadi pilihan anda. Okay, boleh saya mulakan? Okay, dah masuk ke 8 minit dah. Okey, untuk first kali terangkan berkenaan dengan definisi landed house dahulu. Okey, definisi landed house ni. Okey, dalam kategori rumah atas tanah. Okey, nama pun landed house, jadinya of course lah rumah ni ada atas tanah. Rumah ni biasanya dibina dalam dengan 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat ataupun 4 tingkat. Tapi tak pernah lagi lah saya tengok yang rumah landed ni ada lebih daripada 4. Setakat ni dalam Malaysia ni kebanyakan pun ada 3, jarang-jarang juga ada 4. Okay, kebiasaannya kalau yang ada 4 tingkat tu kebiasaannya di tengah-tengah pada KL, yang mana tempat yang mungkin Okey, so kebiasaannya rumah jenis landed ni kita akan dari segi landed ni geran dia adalah geran individu. Okey, so geran individu ni yang mana geran tu adalah geran yang dimiliki secara individu ke atas pemilik rumah tersebut. Itu maksud dia. So tak ada isu lah kalau untuk proses untuk tukar nama ke, so tak ada isu benda tu. Okay. So contoh rumah landed, kita macam kita tahu rumah banglo. Okay. So teres, rumah berkembar, and then orang panggil juga rumah semi-D. Okay. So semi-D ni yang 1 tingkat atau 2 tingkat. So sama dengan teres lah. Teres pun ada 1 tingkat. And then lagi satu townhouse, iaitu rumah bandar. Okay. Biasanya townhouse ni berada di dalam bandar lah. Okay. Untuk definisi rumah high rise pula. Okay. So high rise ni biasanya dalam kategori strata, rumah strata. Okay, so dia maknanya geran dia tu kita akan dapat dalam bentuk geran strata. Okay, geran strata ni yang mana kebiasaannya rumah bertingkat lah. Okay, so rumah bertingkat ni untuk sebagai contoh rumah flat, bangsa puri atau apartmen dan kondominium. Okay, so kalau kata rumah yang high rise ni, dia akan ada macam one floor tu dia akan ada beberapa unit. So dia akan sharing koridor, sharing lift. So kalau biasa minimum untuk one floor ni untuk rumah high rise yang saya pernah tengok lah, biasanya ada paling sikit pun ada lebih kurang, itu yang paling privacy. So kalau kata kondominium ada 6 unit untuk 1 floor. Okay, ada 2 unit pun ada yang paling privacy. Itu yang saya pernah tengok lah. Okay. Okay, so untuk yang geran strata tu saya dah explain tadi. Okay, apa maksud strata? Okay, strata title. So strata title ni kebiasaannya rumah yang berkongsi facilities.
Okay, facilities ni maksudnya facilities tu macam dia kat situ dia ada club. Kalau high rise ni dia ada macam taman, gymnasium, swimming pool, and then parking area, lift, and then corridor. Okay, biasanya yang tu boleh kategorikan sebagai strata title lah. Okay. Okay. Okay, sebelum saya lebih lanjut kepada ciri-ciri mengikut jenis rumah. So kalau ada apa-apa korang nak tinggal komen ataupun nak tanya soalan, boleh tinggal komen dan soalan tu kat bawah ni. So kami akan reply secepat mungkin lah. So kalau kata kami tak dapat reply, so kami akan PM untuk dapatkan jawapan tu, and then kita akan jawablah soalan anda. Okay. Okay, kita masuk kepada lebih detail lagi. Okay, ciri-ciri mengikut jenis rumah. Okay, so yang ni lagi detail. Sebab macam saya cakap tadi, untuk landed house kita ada beberapa pecahan dia, seperti banglo, terrace, semi-D dengan townhouse. Okey, untuk ciri rumah terrace ataupun lean house. Okey. So ciri pertama untuk rumah terrace ni, dia berkongsi dinding dengan rumah di sebelah. Okey. Kebiasaannya rumah terrace ni dia punya corner lot lagi besar, dia punya build up, and then kita ada reserve land dekat tepi tu. So reserve land tu mungkin anda boleh extend untuk jadikan rumah tu lagi besar. Okay. So biasanya rumah terrace ni yang paling tinggi pun 2 tingkat, tapi ada juga yang orang bina sampai 3 tingkat. So tengok mana yang dia orang ada bajet lebih, so bolehlah bina sampai 3 tingkat. Tapi kebiasaannya 2 tingkat sajalah kebanyakannya lah. Okey. Untuk yang rumah teras ni kebiasaannya satu baris kita ada 10 hingga ke 12 unit rumah. Okey, sebagai contoh saya ambil projek dekat sinilah yang kami jual. Okey. Kita ada total unit, macam kita akan satu area ni, satu tanah ni kita biasanya dalam 3 ekar dan ke atas. So dalam total area ni kita akan buat total rumah 42 unit. So you boleh kira lah satu baris tu berapa unit. So dalam 12 unit macam tu 21 unit. So dia akan, maknanya paling minimum 10 unit dan ke atas lah contoh dia. Okay. So kebiasaan rumah teras ni bilangan bilik ada 4. Okay, paling minimum pun sekarang ada 3 bilik, and then 3 bilik air, ataupun 4 bilik 3 bilik air, ataupun 4 bilik 4 bilik air. Okay, ciri rumah banglo. Okay, ciri rumah banglo ni sangat simple. Kebiasaannya rumah banglo ni dia punya saiz bermula dengan 2000 kaki ke atas lah, 2000 kaki persegi ke atas. Okay. So sampai 12,000 pun ada. Okay, rumah ini biasanya dibina di atas tanah peribadi. Okay, sebagai contoh, kalau kita tengok sendiri pun dekat bahagian luar bandar, okay, kebanyakan orang luar bandar ni dia ada tanah sendiri. So dia tak, maknanya dia punya tanah tu maknanya dia tak ada jual kepada pemaju ke apa. So dia akan bina rumah tu sebesarnya mungkin yang muat-muat saiz tanah dia. So rumah banglo tu akan jadi saiz lebih besar lah. Okay. So kita masuk kepada rumah semi-D pula. Okay, semi-D kebiasaannya macam saya cakap tadi, dia ada yang 1 tingkat. So anggaran saiz dia lebih kurang 1000, yang paling minimum 1500.
okey, dan ke atas. Ada juga saiz saiz yang lebih besar. Maknanya saiz lebih besar mungkin dia akan bina 2 ke 3 tingkat. Okey. Okey, so semi-D ni dia sama juga macam teres, dia akan berkongsi dinding dengan pemilik rumah sebelah. Okey. Untuk rumah semi-D ni dia kebiasaannya dekat sebelah atau belakang dia ada reserve land. Okey. So tanah tu mungkin dia akan buka 5 kaki ke belakang, and then tepi pun dia akan buka lebih kurang 5 ke 10 kaki. So kat situ kalau yang mana-mana ada bajet lebih, nak extend ke untuk lebih luas dan selesa, so boleh extend lah. Jadi semaksimum mungkin. Okey. Okey, untuk yang townhouse. Okey. So townhouse ni anggaran saiz lebih kurang 500 dan ke atas. Okey, depends kepada keluasan tanah dekat situlah. So kebiasaannya townhouse ni dia kebiasaannya dia 2 tingkat. Ada juga yang 3 tingkat, tapi kebiasaannya kebanyakannya dekat Malaysia ni memang 2 tingkat lah. Okey. So untuk townhouse ni untuk pemilik rumah bawah dengan atas lain-lain. Okey. So untuk yang rumah bawah kebiasaannya akses dia memang direct daripada pintu bawah lah. And then untuk yang townhouse ni kebiasaannya dia akan akses ke tangga yang berbeza. Maknanya tangga tu dia akan buat di sebelah luar, and then akses sebelah tepi lah, terus masuk ke rumah pemilik rumah atas. Okey. Okey. Untuk landed house ada 4 lah tadi yang saya kupas tadi. So 1 teres, 2 banglo, and then semi-D, lepas tu townhouse. Okey. Untuk ciri-ciri mengikut jenis rumah high rise. Okey, high rise ni basically kita boleh pecahkan kepada 3. Okey, 1 flat, okey, 2 apartment ataupun pangsapuri. Okey, yang ketiga kondominium. Okey, saya terangkan rumah flat dulu. Okey, kebiasaan rumah flat ni berkuluasan paling minimum 400 dan ke atas. Tapi rumah flat ni sekarang ni rasanya macam developer dah tak buat dah rumah flat. Macam kerajaan pun dah naik standard untuk upgrade kepada rumah apartment. Maknanya yang rumah yang sekarang ni yang macam Selangorku, Rumah Wave apa semua, kita dah title as apartment lah, bukan lagi flat. So kalau beli yang sekarang punya under kerajaan ni, tak adalah kata low cost punya rumah. Maknanya medium cost. Okey. Okey, kebiasaannya flat ni paling rendah pun dia akan dibina 5 tingkat. Okey, so 5 tingkat tu kalau kata 5 tingkat tu, saya pernah pergi rumah flat 5 tingkat, kebiasaannya tak ada lift lah. And then 5 tingkat dan 6 tingkat dekat atas tu memang ada lift lah. Okey. So yang kedua apartment. Okey, apartment ni dia beza dia saiz dengan dia kalau tengok layout dia lebih kurang sama, tapi dia punya saiz berbeza lah. So dia lagi upgrade dia punya saiz. And then kebiasaannya rumah apartment ni ada yang untuk ruangan parking dia lebih privacy. Okey. So macam flat tadi kebiasaannya parking lah, tempat parking spesifik. Okay. So apartment ni dia lagi lebih privacy daripada flat. And then ada yang kebanyakan apartment ni dia dah ada gated, guarded semualah. So untuk security dia mungkin sangat ketat lah berbanding dengan flat. Okay. Okay, kita pergi kepada yang lebih high end, iaitu kondominium. Okay, untuk kondominium ni dia punya build up dia start dengan 600 kaki persegi. Okay. So 600 kaki persegi ni kebiasaannya rumah yang studio unit lah, macam
satu bilik air, ataupun 1+1 satu bilik air. Okey. So itu lebih kepada orang yang baru berkahwin ataupun yang single. So boleh untuk saiz tu lah. And then sehinggakan dia ada yang duplex unit. So duplex unit ni dia macam rumah 2 tingkat juga. So atas bawah ada ruangan, atas satu pemilik. Okey. So itu boleh mencecah sehingga 4,000 kaki square feet lah untuk rumah saiz, untuk kondominium saiz yang macam tu. Okey. So kebiasaannya rumah kondominium ni dibina di tempat yang high end, di kawasan bandar yang besar metropolitan macam Kuala Lumpur, okey. Okey, dekat Johor kan, Johor Bahru, dekat bandar-bandar besar lah. Okey. So untuk ciri-ciri rumah yang landed dan high rise tu saya dah kupas. Okey, harap anda faham yang tu. So kalau macam ada pertanyaan pasal ciri-ciri rumah, anda boleh komen kat bawah, boleh tanya. So saya akan reply secepat mungkin lah. Okey, untuk pembelian, okey, perbandingan dari segi ramai orang tanya perbandingan yang mana lebih worth it untuk diorang pilih, sama ada diorang nak pilih landed house ataupun high rise. Okey. Untuk yang ni saya bukannya nak kata suruh anda beli rumah ni bagus, rumah ni tak bagus kan. So saya akan rangkumkan semua yang mana anda boleh nilai sendirilah daripada segi bajet, daripada segi saiz keluarga anda macam mana, and then keselesaan macam mana. Okey. So kalau yang kebiasaannya, kalau yang orang yang baru kahwin ataupun yang bujang, diorang lebih prefer pada high rise. Okey. So sebenarnya dari segi kalau anda kata landed ni lagi mahal pada high rise, okey. So anda tak boleh nak tengok pada segi harga keseluruhan. Anda kena so developer bagi, and then dengan keluasan rumah tu, so anda akan dapat nilai tersebut. So kat situ anda tentukan harga rumah tu berbaloi ataupun tidak. Okey. So macam contoh kalau landed house, saya bagi contoh landed house untuk keselesaan. Okey. Untuk keselesaan bagi landed house, kebiasaannya landed house ni dia mempunyai ruangan yang lebih besar dan selesa. Sebab apa saya cakap macam tu? Satu dari segi luaran dia, okey. Dia punya luaran tu dia ada lebih space untuk anda parking lah dekat depan tu. So kita ada private parking yang mana you tak payah nak parking jauh. Okey. So depan rumah you boleh parking and then terus masuk. Macam tu. So kalau high rise ni susah sikit. You kena parking dekat bawah and then you naik lift and then baru you boleh naik atas. So bila you tertinggal barang ke apa kat bawah, so penatlah sikit. Sebab saya pun ada pengalaman duduk dekat high rise. So macam itulah hari-hari bila dah balik kerja tertinggal barang kat kereta. So jadi macam okeylah, esok lah pergi ambil. Itu salah satunya lah. And then dari segi bilangan ruang, okey, bilangan ruang yang mana merangkumi ruangan bilik. Okey, kebiasaannya landed house ni dia mempunyai ruangan bilik yang bilangan yang banyak lah. Okey, macam saya cakap tadi ada 4 bilik air. Jadinya saya rasa lagi, walaupun rumah tu keluasan 1,500, dia dah ada 4 bilik dan 4 bilik air yang privacy. Okey, setiap bilik biasanya sekarang ni design yang baru, kita akan buat 4 bilik air lah. So sangat privacy lah kat situ. Tapi untuk yang high rise ni, kebiasaannya yang bersaiz yang yang 1,500 pun
kemungkinan dia punya layout tu dia makan space dengan untuk high rise yang unit yang ada balcony. So kat situ dia dah makan space. So ruangan dalam tu sendiri dah nampak kecil. Okey. Okey. So untuk okey, apa lagi untuk landed house? Okay, so okay, so kalau ada soalan apa-apa nak tanya, just boleh tinggal kat komen tu. Okay, okay, saya rasa itu sajalah untuk live kita hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggal kat komen tu, and then kita akan, after this kita akan okay, sebelum tu saya akan buat tour. Okay, saya akan buat tour dalam show house ni. Siapa nak tengok boleh tengok. Okay, jom ikut saya. Okay, yang ni projek ni saya ada dalam show house projek Melu 2. Okay, so sekarang ni ini ruangan tamu, yang mana ruangan tamu ni kita start dengan depan dululah, bahagian pintu. Okay, so kita ada pintu yang besar, so lebih kurang ketinggian 8 kaki. So lebar dia pun cukup lebar lah untuk anda pindah, masuk dan keluar barang. Okay, so kat tepi ni kita tambah pula ada sliding door. Okay, sliding door ni kebiasaannya kalau kata kita ada barang-barang yang bersaiz lebih besar, nak pindah masuk dan keluar barang, so kita boleh pakai sliding door ni lah. Okay, so boleh buka. Oh, tak boleh. Start sini. Okay, so kat sini ada ruangan tamu yang sangat selesa dan besar. Okay, kat sini anda boleh letak satu set sofa, and then ruangan TV dekat sebelah sana lah. Okay, untuk yang dia punya ketinggian, okay, ketinggian dia kalau anda tengok ketinggian dia sangat tinggi, lebih kurang 11 kaki daripada lantai ke ceiling. Okay, so kat sini pula kita ada ruangan dining. So dining ni kalau tengok kat sini ada 6 orang boleh duduk, tapi boleh extend lagi sampai ke 12 orang kalau you nak. Okey, dia letak meja yang lebih besar lah. Okey, kita pergi ke ruangan dapur. Okey, kita ada ruangan dapur. So dapur ni dia terbagi kepada dua, ruangan dapur basah dan dapur kering. So kebiasaannya dapur basah ni kita guna untuk cuci piang mangkuk, and then untuk masak lah. And dapur kering ni untuk kita set up kitchen cabinet, and then letak barang-barang kering yang dah cuci semua, pinggan mangkuk semua kat sini lah. Okay, okay, untuk bilik bawah, so kita turun kat dalam bilik ni. Okay, untuk bilik bawah ni kita ada ruangan yang sangat selesa, yang mana bilik bawah ni boleh digunakan yang mana ada parents yang lingkungan warga emas. Kalau kata biasanya orang warga emas ni dia dah tak larat nak naik tangga, so boleh pakai bilik ni. Okay, boleh set up katil. Okay, so yang ni kita propose juga boleh buat office lah, untuk buat kerja-kerja seharian kita yang daripada office kita boleh bawa ke sini lah. Okay, yang paling menarik ruangan bilik bawah ni kita dah provide sekali dengan tandas. Okay, so ada tandas yang privacy, yang mana tandas ni kita dah siap tiles sampai ke atas, surung atas. Jadinya maknanya senang lah kalau nak cuci tandas ke, so tak payah nak kalau biasanya dinding biasa kita bila cuci tandas ni, bila dia air tu mengecik dekat dinding, so susah untuk kita tanggalkan. Okay, so tiles ni tak ada masalah. Okay, warna dia pun menarik. Okay, so bilik air ni juga dia boleh akses dengan dapur. So dia ada dua
akses pintu daripada dapur, and then daripada bilik tadilah yang saya tunjuk. Okey, kalau anda lihat ruangan bawah ni, daripada pintu sana ke dapur ni, sebenarnya kita buat konsep open concept. Okey, so open concept ni dia boleh maknanya you nampak rumah ni lebih besar. Okey, ditambah pula dengan kita buat untuk lantai ni kita buat tiles yang besar 2x2, and then berwarna cerah lah, so berwarna putih, so menampakkan rumah ni lebih besar daripada biasa lah. Okey, dengan saiz 20 kali 63.7. Okey. Okey, jom kita pergi tour dekat atas pula. Okey, sebelum tu saya tengok tangga ni. Okey. So tangga pun kita ada design yang menarik. Kita tengok daripada bawah ni. So tangga ni kalau kata you nak naik orang dari atas ataupun orang dari bawah, dia bertembung dua macam tu pun still ada ruangan lah. So maknanya cukup dia punya lebar ni untuk dua orang lalu turun dan naik ke atas. Okey, jom ikut saya naik atas. Okey, untuk ruangan atas ni apa yang saya suka, saya tengok yang first kali ruangan tamu dia. So yang ini ruangan tamu yang sangat privacy, yang mana you all boleh guna untuk anak-anak bermain. Bila ada orang kat bawah datang, tetamu datang, you boleh suruh anak-anak you main dekat sini lah. Okey, untuk ketinggian okey, satu lagi ketinggian tempat ruangan tamu ni, so dia lagi tinggi daripada bawah. So saya rasa kalau you nak letak, okey, maknanya kalau you nak apa, aircon ni kita dah letak aircon lebih tinggi, and then nak tambah lampu yang lebih tinggi, and then atas tu you nak tambah lagi lampu aksesoris, boleh lah, menampakkan ruang ni lagi cantik dan sangat besar. Okey, untuk ruangan dekat sini, yang macam ni kita dah letak satu seat untuk ruangan rehat, satu sofa. Dan kalau you nak ubah pun you boleh dekat ruangan sini you boleh letak sampai 3 seaters. Okey. So kat sini sangat panjang lah dia punya ruangan kerusi. Ataupun you letak 2 seaters, and then dekat sini you boleh letak coffee table. Sangat cukup dan sangat luas lah. And then dekat sini boleh letak tempat TV. Okay. So kalau kata nak privacy, boleh bawa family you dan tengok TV dekat atas lah. Okay. So kita tour pula dekat dalam bilik master bedroom. Okay, master bedroom. Wow, master bedroom dia kalau tengok memang sangat luas. Okay. So kat sini sekarang ni kita letak satu contoh katil queen. Tapi sebenarnya katil ni you boleh, kalau kata you nak saiz katil lagi besar untuk king size pun boleh. Cukup ruang untuk master bedroom ni. Okey. So kita dah design. Okey. Kalau untuk yang kat sini ruangan wardrobe lah. So ruangan wardrobe yang sangat besar. So you boleh letaklah design wardrobe yang macam mana you nak. Okey. Okey, untuk master ni of course lah dia ada private bathroom. Okey, private bathroom ni okey, kita dah buat dia punya step dekat sini. Okey, untuk yang mana-mana yang kata customer yang nak buat apa ni, cakap gelas, untuk you letak gelas lah kat sini. So you boleh ikutlah dia punya design step kat bawah ni. So, kita dah provide step. Okay. So untuk ruangan bilik air ni pun kita buat tiles penuh, okay, sampai atas. So senang untuk dicuci. Okay.
Okay, kita masuk ke bilik number 2. Okey, untuk bilik nombor 2. Okey, kebiasaannya bilik nombor 2 dan 3 ni kita akan untuk anak-anak lah kan, biasalah. Tapi walaupun bilik nombor 2 dia cukup besar dan luas. Boleh tengok kat sini. Okey, yang kita letak sama tadi macam master bed, kita letak queen size. And then kalau macam you all nak letak king bed size pun still ada ruang. So you boleh letak lah. And then kat sini adalah ruangan wardrobe. So wardrobe ni you boleh extend lagi lah. Kalau kata you nak size besar, you boleh beli yang size besar dan letak kat sini. Okay, untuk space ni, okay, apa guna space ni? Okay, you tengok memang sebab bilik ni besar, so dia cukup space untuk you buat untuk meja study anak-anak. Okay, so you boleh letak satu kerusi and then satu table panjang untuk anak-anak study. Okay, okay, untuk bilik air dia pula. Okay, so untuk bilik kedua dengan tiga ni, bilik air sharing. So bilik air sharing dia akan ada dua akses lah, daripada bilik nombor 2 dan bilik nombor 3. Okay, so kita masuk ke dalam bilik air dia. So kita ada ruangan bilik air yang sangat besar dan selesa. So yang ini pun kalau kata nak buat gelas pun boleh buat lah, sebab kita dah provide step dekat sini. Okay, so senang, you just pasang je ikut step ni. Okay, kita akses terus ke bilik number 3. Okay, so untuk bilik number 3 ni, dia punya ruang katil ni sedikit kecil lah daripada yang bilik nombor 2. Tetapi still you boleh letak, kalau you nak letak yang queen size, so still boleh letak lah ruangan katil kat sini. And then ruangan untuk kita propose ruangan untuk wardrobe dekat area sini. And then sama juga dia ada ruangan untuk ruangan study, so boleh letak dekat tingkap ni lah. So okay, ada siapa-siapa kalau ada korang nak tanya pasal rumah dekat sini, boleh contact saya. Okay, nama saya Irfan. So anda boleh datang ke Koleksi Impian. Okay, so hari-hari tak kira hari weekend ke weekdays ke, kita ada kat sana. So boleh jumpa saya lah. Okay, ingat nama saya tau, Irfan. Okay, okay, bye. Kita jumpa lagi masa akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.